Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera ahli panel serta hadirin sekalian. Bersama kita pada hari ini untuk membincangkan mengenai forum yang bertajuk Relativism dari Sudut Pandang Islam. Sebelum kita menyelami dengan lebih lanjut tajuk kita pada hari ini, maka ada baiknya kita perkenalan dahulu dengan ahli panel kita. Sebelum itu, saya Muhammad Hafiz Hakimi bin Asli sebagai moderator anda pada hari ini. Kita teruskan dengan panel kita yang pertama, iaitu saudara Engku Luqman. Apa khabar saudara? Khabar baik, Alhamdulillah saya sihat saja. Alhamdulillah. Kemudian kita teruskan pula kepada panel kita yang kedua, iaitu saudari Farah Nabila binti Muhammad Sharif. Alhamdulillah khabar baik saudara. Baiklah, kita teruskan pula kepada saudari panel kita yang ketiga, iaitu saudari Izzah Nabila binti Idris. Alhamdulillah, baik-baik belaka. Baiklah, kita teruskan pula kepada saudari panel kita yang keempat, iaitu saudari Nur Ayuni Izzati Zulkifli. Alhamdulillah sihat. Baiklah, kita teruskan pula dengan ahli panel kita yang terakhir sekali, iaitu saudari Siti Nabila Rosli. Alhamdulillah sihat. Baiklah, selesai sudah sesi pengenalan kita pada hari ini. Kita teruskan dengan untuk kita membahaskan forum kita pada hari ini. Untuk menerangkan dengan lebih dalam mengenai tajuk kita pada hari ini, maka saya serahkan kepada ahli panel kita yang pertama, iaitu saudara Engku, untuk menceritakan mengenai relativism. Okey, terima kasih kepada saudara moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sidang hadirin sekalian yang dihormati. Okey, secara umumnya terdapat banyak definisi tentang relativism. Tetapi pada hari ini saya hanya akan quote ataupun saya hanya akan ambil sumber rujukannya daripada Kamus Bahasa Melayu edisi keempat. Relativism didefinisikan sebagai faham bahawa kebenaran nilai moral dan sebagainya tidak semestinya mutlak, tetapi mungkin berbeza antara individu, budaya atau masyarakat. Okey, sebab kita nak menceritakan tentang relativism dari sudut Islam pada hari ini, maka ada baiknya jika kita bercerita tentang sejarahnya dahulu. Jadi sejarah kewujudan fahaman relativism ni dia dikesan muncul seawal perkembangan falsafah Greek oleh beberapa tokoh falsafah seperti Xenophon, Protagoras, Euripides. Okey. Menurut Protagoras, slogan untuk relativism ini adalah man is the measure of all things, ataupun dalam bahasa Melayu dia, manusia ialah ukuran untuk setiap perkara. Okey. Apa yang berbezanya antara relativism dengan absolutism? Absolutism ni dia fahaman bahawa setiap ada kewujudannya, etika itu. Dan setengah tindakan tertentu itu dikira betul dan salah tanpa mengira konteks perbuatan tu. Okey, kita pergi lebih lanjut kepada zaman yang lebih dahulu. Ada sejarawan yang bernama Herodotus. Dia memanggil orang Yahudi dan dia memanggil orang India. Setelah memanggil dua orang daripada kaum yang berbeza, dia bertanya kepada dua-dua orang ni, adakah salah untuk mereka ataupun adakah mereka bersedia untuk memakan mayat bapa mereka? Tetapi kaum Yunani mengatakan mereka tidak sanggup untuk makan mayat bapa mereka, tetapi kaum India pula berbeza. Mereka kata mereka sanggup. Ini telah menjelaskan bahawa terdapat konsep relativism di situ. Maknanya tiada nilai yang mutlak. Maknanya kalau kita kata memakan mayat bapa itu adalah salah, maknanya secara universalnya salah. Tidak ada. Jadi kemungkinan perkara yang dilakukan oleh bagi orang Yunani itu salah, tetapi ia bergantung pada konsep moral masing-masing. Setakat ini sahaja saudara pengerusi tentang relativism. Semula kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih saudara Engku atas penerangan dan serta contoh yang menarik. Kita teruskan pula dengan cabaran ideologi relativism pasca moden oleh saudara panel kita yang kedua, iaitu Farah Nabila. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih saudara moderator. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, cabaran ideologi relativism pasca moden ialah sifat cabaran ideologi semasa yang dihadapi oleh penduduk tempatan dan global muncul daripada pemikiran falsafah relatif
yang berada di luar kemampuan manusia dan tidak bergantung kepada akal fikiran masing-masing. Antara cabarannya adalah dari segi ekonomi, etika, psikologi dan sosiologi dan dari segi politik dan ekonomi. Terima kasih, kembali kepada moderator. Terima kasih dari siaran Farah Nabila. Bolehkah saudari Iza Nabila untuk terangkan mengenai perbezaan di antara relativisme budaya dan juga moral? Sudah tentu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada saudara moderator, sahabat-sahabat ahli panel dan sidang hadirin yang dihormati sekalian. Okey. Ahli panel dan sidang hadirin yang dihormati sekalian, saya akan pergi lebih lanjut tentang relativisme kebudayaan terlebih dahulu. Apabila memberi perhatian kepada relativisme budaya, ia boleh diiktirafkan sebagai keperluan untuk melihat tindakan atau aktiviti yang dimiliki oleh budaya tertentu itu. Berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma dalam konteks kebudayaan tertentu, ini menekankan bahawa seseorang tidak boleh menilai tingkah laku atau corak pemikiran orang melalui penerapan nilai-nilai budaya asing. Ini amat penting dalam kajian antropologi di mana penyelidikan perlu merealisasikan tingkah laku melalui budaya masing-masing dan bukan oleh sifat budaya penyelidikan. Ini juga menekankan bahawa tiada budaya yang unggul dan semua norma nilai budaya adalah status yang sama. Relativism moral pula menunjukkan bahawa penilaian moral berdasarkan konteks dengan penekanan pada agama, kebudayaan dan bahkan falsafah itu sendiri. Sekali lagi, relativism moral menekankan bahawa tidak ada perkara seperti moral universal. Penafian universality ini membolehkan penyelidikan mencari fungsi unik setiap kepercayaan moral. Kadang-kadang dalam konteks yang sama, penghakiman moral satu masa boleh dianggap sebagai tidak bermoral dalam yang lain. Untuk kesimpulannya, relativisme kebudayaan adalah kesedaran bahawa orang yang berkelakuan mengikut budaya mereka sendiri dan penilaian harus dibuat berdasarkan budaya masing-masing. Relativism moral pula merujukkan kepada fakta bahawa akhlak tindakan individu juga relatif kepada kedudukan budaya, agama dan falsafah masyarakat. Itu sahaja daripada saya. Kembali kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih dari Iza. Sekarang ni kita membincangkan mengenai isu fahaman. Maka saya serahkan kepada panel kita yang keempat iaitu saudari Ayuni untuk menerangkan mengenai kesan relativisme kepada cendekiawan Islam serta masyarakat dan individu. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada saudari pengurusi, sahabat-sahabat ahli panel dan sidang hadirin yang dihormati. Antara kesan adalah melibatkan cendekiawan Muslim. Cendekiawan Muslim adalah tempat rujukan para ulama Islam, umat Islam untuk bertanyakan soalan, namun kita perlu waspada kerana cendekiawan Muslim ini mungkin membawa pemikiran liberal. Antara punca liberalisme wujud dalam pemikiran mereka adalah kerana mereka merasakan sesuatu syariat Islam itu tidak sesuai atau kolot pada masa ini. Cara yang berkesan untuk menyelesaikan masalah penetapan hukum dalam Islam adalah melalui kaedah ijma'. Setakat itu sahaja, saya serahkan semula kepada panel pengurusi. Terima kasih saudari Ayuni. Kita teruskan kembali kepada ahli panel kita yang pertama iaitu saudari Engku untuk menerangkan mengenai ciri-ciri relativisme. Terima kasih kepada saudara moderator. Ciri-ciri relativisme diboleh bahagikan kepada 4 bahagian. Yang pertama, menafikan universalism. Yang kedua, menafikan absolutism. Yang ketiga, menafikan objektivism. Dan yang terakhir sekali, menafikan monism. Apakah itu menafikan universalism? Dia sering dikaitkan dengan persetujuan antara sejagat yang ada kait dengan kebenaran. Contoh, satu persetujuan sejagat tidak wujud berkenaan kebenaran dan kebaikan. Okey, yang kedua, menafikan absolutism. Dia bermaksud nilai-nilai yang bersifat tepat dan tidak berubah tak wujud. Seperti nilai kebenaran, nilai kebaikan dan nilai keburukan. Objektivism ni pula, yang ketiga, dia bermaksud nilai kognitif, etika dan estetik. Jadi dalam relativism ni dia menafikan objektivism. Apakah itu? Dia berlaku apabila tiada kebebasan dari pengaruh minda tentang nilai kognitif,
etika dan estetika tidak bebas dan nilai ini tidak mampu bebas tanpa bergantung kepada pemikiran manusia. Akhir sekali, menafikan monism. Apakah itu monism? Monism bermaksud satu pandangan, penilaian dan norma yang tepat. Jadi menafikan monism ni dia berlaku apabila tiada bidang yang menyediakan satu pandangan penilaian dan norma yang tepat. Sekian itu saja ciri relativism dari saya. Saya serahkan semula kepada saudara moderator. Terima kasih saudara Engku Lokman. Bolehkah saudari Farah menerangkan mengenai contoh cabaran dari segi etika? Baiklah saudara, sebagai contoh cabaran dari segi etika adalah relativism etika dan moral serta masyarakat sebagai pemutus nilai. Baiklah, yang pertama, ketidakupayaan untuk membezakan antara fenomena dan amalan yang berlaku di dalam masyarakat moden. Hujah Wood 2001 ditunjukkan oleh ahli teori pasca moden, bukan pengganti era moden tetapi lebih banyak kepada cara berfikir dan bertindak. Di samping itu, pelbagai masalah yang dihadapi dalam usaha mengupayakan definisi pasca moden. Pasca moden adalah hal yang menerangkan pelbagai perkara yang berbeza mengikut bidang yang tertentu. Jadi, ia boleh dikatakan pasca moden adalah perbezaan dari segi cara berfikir baru dan sikap, iaitu sikap yang tidak elok kepada sikap yang lebih elok berbanding dengan zaman moden. Pada zaman moden, perkara yang terjadi akan dipandang sebagai sesuatu yang perlu diperbaiki dalam masa pasca moden dengan cara berfikir yang baharu. Maka kesimpulannya, pasca moden adalah kritikan pada zaman moden. Jean Blaurat 2001 yang merupakan seorang tokoh pasca moden Perancis yang pernah berkata bahawa televisyen merupakan sebaran utama yang mampu menunjukkan simulasi yang akan memenuhi kehidupan sosial sehingga mengelirukan antara fakta dan citraan. Seterusnya, beliau ada menyatakan bahawa ciri-ciri dunia pasca moden ialah di mana keadaan realiti kalah dengan citraan dan tidak dilihat oleh media, iaitu citraan menjadi nyata berbanding realiti. Pelbagai usaha yang telah dilakukan pasca moden antaranya ialah dengan membongkarkan dan menghancurkan meta-naratif yang telah dihasilkan daripada sesebuah ideologi dan pemikiran yang asas serta menguasai pengetahuan budaya masyarakat. Falsafah pasca moden telah menyalahkan kapitalisme yang mempunyai sifat birokratik dalam mengeksploitasi dan sosialisme yang telah ditanda sebagai naratif-naratif besar, iaitu grand narrative yang telah menyebabkan kehampaan bagi dunia sosial moden. Terima kasih, kembali semula kepada saudara moderator. Terima kasih saudari Iza. Hadirin sekalian, segala perkara yang kita lakukan pasti akan ada kesannya. Maka dengan itu, bolehkah saudari Ayuni menerangkan mengenai kesan negatif kepada masyarakat dan individual yang mengamalkan relativism? Okey, terima kasih kepada saudara pengerusi, ahli panel dan sidang hadirin yang dihormati sekalian. Hak asas bagi setiap manusia tidak salah diperjuangkan, namun begitu ia tidak boleh melibatkan elemen ketuhanan dan tidak boleh mementingkan kehendak manusia itu sendiri. Isu yang dapat dilihat adalah melalui LGBT yang memperjuangkan hak asasi yang sama walaupun sudah jelas perbuatan tersebut menentang ajaran agama Islam, budaya dan amalan. Namun begitu, keadaan ini menimbulkan kebimbangan tentang keadaan sosial apabila makin ramai individual dan masyarakat yang terhasut dengan ideologi ini. Setakat itu saja, saya serahkan semula kepada saudara pengerusi. Terima kasih saudari Ayuni. Maka kita teruskan dengan ahli panel kita yang kelima, iaitu saudara Siti Nabila untuk merumuskan forum kita pada hari ini. Okay, terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis. Alhamdulillah kita kini semakin mengakhiri detik-detik terakhir untuk forum pada hari ini yang bertajuk Relativism dari Sudut Pandangan Islam. Ahli-ahli panel dan sidang hadirin, bagi merumuskan intipati forum pada hari ini, teori yang dibawakan dalam fahaman ini bersifat relatif. Maksudnya berbeza-beza mengikut situasi. Relatif kebudayaan adalah kesedaran bahawa sikap individu mengikut budaya
sendiri dan penilaian dibuat mengikut budaya mereka. Relativism moral pula penilaian moral berdasarkan konteks dengan penekanan agama dan kebudayaan. Namun kini cabaran ideologi ini dilihat amat besar dari segi agama dan etika. Antaranya relativism etika moral dalam masyarakat sebagai pemutus nilai. Cabaran seterusnya ialah ketidakupayaan untuk membezakan antara fenomena dan amalan yang berlaku di dalam masyarakat moden. Ideologi ini turut memberi impak kepada cendekiawan Muslim. Kenapa? Kerana setengah cendekiawan Muslim ini membawa pemikiran liberal. Impak seterusnya daripada ideologi ini wujud isu lesbian, gay, bisexual. Kenapa? Kerana bagi masyarakat kini, mereka merasakan itu hak mereka walaupun ia bertentangan dengan ajaran agama. Itu saja yang dapat saya rumuskan. Kita kembali semula kepada pengerusi majlis. Terima kasih atas rumusan yang begitu menarik tadi. Maka dengan berakhirnya rumusan tadi, tamatlah sudah forum kita pada hari ini. Terima kasih atas hujah-hujah yang diberikan oleh kesemua ahli panel. Maka kita sudahi forum kita pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.